Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM Bab 1 Warisan Negara Bangsa. Di bawah tajuk kecilnya latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. 1.4 Peranan pemerintah dan rakyat. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat, ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Dan yang keempat, peranan pemerintah dan rakyat. Hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan peranan pemerintah dan rakyat. Masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka boleh dibahagikan kepada 2 golongan. Yang pertama, golongan pemerintah, dan yang kedua, golongan diperintah. Okey, kita akan lihat satu-satu golongan dulu. Golongan pemerintah terdiri daripada 4 pihak. Yang pertama, Sultan. Yang kedua, pembesar. Yang ketiga, kerabat diraja. Dan yang keempat, ulama. Dalam golongan pemerintah ni, yang paling penting adalah Sultan dengan pembesar. Okey, kita akan lihat dua-dua peranan golongan pemerintah ini. Yang pertama, peranan Sultan dahulu. Bila disebut Sultan ataupun Raja, Sultan dengan rakyat mesti tak boleh berpisah. Kalau ada Sultan, mesti ada rakyat. Kalau ada rakyat, mesti ada Sultan. Kenapa Sultan dengan rakyat tak boleh berpisah? Sebab Sultan dan rakyat berpisah tiada. Ingatlah, kalau ada Sultan, wajib kena ada rakyat. Dan kalau ada rakyat, wajib kena ada Sultan. Jadi tanggungjawab Sultan mesti kepada rakyat, dan tanggungjawab rakyat mesti kepada Sultan. Okey, tengok. Peranan Sultan yang pertama kepada rakyat adalah menaungi ataupun menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Yang kedua, mewujudkan perpaduan rakyat. Yang ketiga, memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Jadi ada apa benda yang diperkenalkan untuk rakyat? 3 perkara tanggungjawab Sultan. Yang pertama, menjaga keselamatan rakyat. Yang kedua, mewujudkan perpaduan rakyat. Dan yang ketiga, mewujudkan undang-undang untuk rakyat. Last sekali, kerajaan akan menjadi makmur dan stabil. Bila Sultan menunaikan 3 tanggungjawab ni, kerajaan akan menjadi makmur dan stabil. Ingatlah, kalau Sultan, peranan Sultan paling penting untuk siapa? Untuk rakyat. Wajib untuk rakyat. Sebab apa wajib untuk rakyat? Sebab Sultan dan rakyat ataupun Raja dan rakyat berpisah tiada. Mesti saling melengkapi. Mesti wajib ada dua-dua pihak. Jadi ada apa peranan Sultan untuk rakyat? 3 peranan. Yang pertama, menjaga keselamatan. Yang kedua, mewujudkan perpaduan. Yang ketiga, mewujudkan undang-undang. Jadi formula untuk peranan Sultan, selamatkan baju udang. Okey, tengok penerangan formula. Selamatkan merujuk kepada keselamatan. Keselamatan berasal daripada perkataan selamat. Sama juga dengan selamatkan. Jadi selamatkan merujuk kepada keselamatan, iaitu menjaga keselamatan rakyat. Baju merujuk pada perpaduan. Perpaduan berasal daripada perkataan padu. Padu cikgu ubah menjadi baju. Cikgu kekalkan huruf A dengan huruf U. Jadi baju merujuk kepada padu, iaitu perpaduan. Dan sekali udang. Udang merujuk kepada undang-undang. Udang ni cikgu kekalkan huruf U dan cikgu kekalkan juga perkataan dang di belakang, menjadikannya udang, iaitu merujuk kepada undang-undang. Undang-undang diwujudkan untuk rakyat. Jadi apa formula untuk peranan Sultan? Selamatkan baju udang. Selamatkan merujuk kepada menjaga keselamatan rakyat. Baju merujuk kepada mewujudkan perpaduan rakyat. Udang merujuk kepada mewujudkan undang-undang untuk rakyat.
Jadi kerajaan menjadi makmur. Mak siapa? Makmur. Ingatlah kerajaan menjadi apa? Menjadi makmur dan stabil. Okey, seterusnya kita lihat peranan pembesar. Ada 3 je peranan pembesar. Yang pertama, menjaga keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan. Kalau sultan, menjaga keselamatan. Kalau pembesar, menjaga keamanan dan kebajikan. Bagi rakyat hidup aman dan jaga kebajikan rakyat. Yang kedua, menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Sebab hanya pembesar sahaja yang boleh pergi jumpa sultan. Sebab pembesar tahu protokol. Kalau rakyat, memang susah sikit nak pergi jumpa sultan. Sebab rakyat ni ramai. Pembesar hanya seorang-dua orang je. Jadi, pembesar menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Dan last sekali, pembesar berperanan mengutip hasil. Ada 2 hasil dikutip, iaitu melalui sistem serah dan sistem kerah. Dalam sistem kerah, mengerah tenaga, iaitu membekalkan tenaga tentera. Jadi ada apa peranan pembesar? 3 peranan. Yang pertama, menjaga keamanan dan kebajikan rakyat. Yang kedua, menjadi perantara antara sultan dan rakyat. Dan yang ketiga, mengutip hasil melalui sistem serah dan juga sistem kerah, iaitu mengerah tenaga tentera. Okey, seterusnya kita lihat golongan diperintah. Golongan diperintah dibagikan kepada 2, iaitu rakyat dengan hamba. Okey, kita lihat rakyat dahulu. Rakyat majoritinya adalah golongan yang memajukan negara, yang bekerja. Ingatlah, rakyat ni mesti golongan yang bekerja. Jadi rakyatlah yang akan memajukan ekonomi negara. Rakyat, Kesultanan Melayu Melaka terdiri daripada petani, tukang, nelayan dan juga peniaga. Kalau orang Melayu, mesti tak boleh dipisahkan daripada apa? Petani dengan nelayan. Ingatlah, orang Melayu tak boleh dipisahkan dengan pekerjaan apa? Petani dan nelayan. Kemudiannya ada tukang dengan ada peniaga. Okey, kita lihat peranan rakyat. Bila ada rakyat, wajib ada sultan. Ingatlah, kalau ada sultan, wajib ada rakyat. Jadi apa peranan rakyat kepada sultan? Yang pertama, menunjukkan taat setia kepada pemerintah ataupun sultan. Yang pertama, mesti taat setia. Yang kedua, mesti mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan menderhaka kerana takut ditimpa tulah raja. Rakyat mesti ada 3 tanggungjawab. Yang pertama, taat. Yang kedua, setia. Dan yang ketiga, patuh. Taat dan setia kepada siapa? Kepada pemerintah ataupun sultan. Dan patuh kepada apa? Patuh kepada arahan ataupun undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kerana tidak mahu menderhaka dan kena tulah raja. Contohnya, rakyat menyumbang tenaga melalui sistem kerah seperti menjadi tentera dan menjadi buruh membina istana atau jalan raya. Selain itu juga rakyat yang setia akan menghadiri majlis umum seperti gotong royong dan menjadi pengaluh ataupun pendayung kapal perang. Itu antara contohnya. Bagi cikgu, yang paling penting, pelajar kena ingat ada berapa peranan rakyat? Ada 3 peranan. Yang pertama, taat. Yang kedua, setia. Dan yang ketiga, patuh. Taat dan setia kepada siapa? Kepada pemerintah ataupun sultan. Patuh kepada apa? Patuh kepada arahan ataupun undang-undang kerana tidak mahu menderhaka dan kena tulah raja. Contoh peranan rakyat buat apa? Yang pertama, membekalkan tenaga kerja untuk menjadi tentera ataupun menjadi buruh binaan. Itu pun dah sangat cukup. Yang paling penting kena ingat, peranan rakyat kepada siapa? Kepada sultan, iaitu taat, setia dan juga patuh. Kalau sultan tadi, apa peranannya? Formula peranan sultan,
Sultan berperanan kepada rakyat. Rakyat berperanan kepada sultan. Formula sultan tadi apa? Selamatkan baju udang. Kalau pembesar pula ada berapa tugas dah? 3 tugas dah. Yang pertama, menjaga keamanan dan kebajikan rakyat. Yang kedua, perantara antara sultan dan rakyat. Dan yang ketiga, mengutip hasil melalui sistem serah dan juga sistem kerah. Dan last sekali, apa peranan rakyat? Peranan rakyat adalah mesti taat, setia dan juga patuh. Okey, akhir sekali kita lihat hamba. Hamba boleh dibahagikan kepada 3. Yang pertama, hamba raja. Hamba raja ni seperti gundik, seperti bentara, pengawal istana, itu dipanggil sebagai hamba raja. Yang kedua, hamba raja ni semuanya diberi makanan dan juga mendapat gaji. Mereka ni memang kehidupan mereka daripada mula sampai ke mati, keluarga mereka semuanya berkhidmat untuk raja. Yang kedua, hamba berhutang. Hamba berhutang ni, dia berhutang dengan seseorang pembesar, tak mampu bayar, last sekali menjadi hamba. Berkhidmat dengan pembesar sehinggalah habis hutang. Kalau tak habis hutang, keturunannya pula akan sambung. Dan last sekali, hamba biasa. Hamba biasa ni berasal daripada hamba hutang. Kalau datuk tuannya berhutang, jadi segala anak-anak dan cucu-cucunya semua akan menjadi hamba. Hamba apa dipanggil? Hamba biasa. Kalau dah biasa dah jadi hamba, dan sekali semua keturunannya akan jadi hamba. Jadi sebab tu hamba ada 3 golongan. Hamba raja, hamba berhutang dengan hamba biasa. Okey, hari sekali kita cuba menjawab soalan struktur. Ni contoh soalan struktur. Okey, tengok soalan A. Soalan A ditanya, senaraikan 2 golongan masyarakat yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka. 2 markah. Soalan B ditanya, jelaskan peranan 1 Roman Sultan, 2 Roman Pembesar. Semua 2 markah. Last sekali soalan C ditanya, sekiranya anda adalah rakyat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bagaimanakah anda menunjukkan ketaatan kepada raja dalam kerajaan tersebut? Okey, kita akan bincang setiap satu soalan berserta dengan jawapannya. Okey, kita lihat soalan A dulu. Soalan A ditanya, senaraikan 2 golongan masyarakat yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Apa kena soalan? 2 golongan masyarakat. Ingatlah, golongan masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka terbahagi pada 2, iaitu golongan pemerintah dengan diperintah. Bulatkan perkataan masyarakat. Masyarakat terbahagi pada 2, pemerintah dengan diperintah. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman dah ada. Jika ada nak jawab macam mana, jawab terus ya, tak perlu buat pembuka soalan. Jadi 1 Roman tulis golongan pemerintah, 2 Roman tulis terus golongan diperintah. Okey, soalan B ditanya, jelaskan peranan sultan. Ingatlah, bila ada sultan mesti ada siapa? Mesti ada rakyat. Pasal apa kalau ada sultan mesti ada rakyat? Sebab sultan dan rakyat berpisah tiada. Jadi ada formula dah untuk peranan sultan. Ada apa formulanya? Selamatkan baju udang. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan 1 Roman ni, ada nombor Roman lagi tak di ruangan jawapan dah? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka, pandainya. Okey, ambil balik pembuka soalan. Peranan sultan ialah menjaga keselamatan rakyat negeri baginda, titik. Kedua, mewujudkan perpaduan rakyat, titik. Ada lagi tak? Ingat balik formula. Selamatkan baju udang. Udang tu apa? Mewujudkan undang-undang untuk rakyat. Ketiga, mewujudkan undang-undang untuk rakyat. Dan keempat, kerajaan menjadi makmur dan stabil. Okey, soalan B2 Roman, pembesar. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman lagi tak? Tak ada. Jika tak ada, jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Okey, jadi ambil balik pembuka soalan. Peranan pembesar ialah menjaga keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangannya, titik. Anda wacana cikgu ajar apa? Guna number. Jadi kedua, menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Ada lagi tak peranan pembesar? Ada satu lagi. Apa peranannya? Ketiga, mengutip hasil, iaitu melalui sistem serah dan juga sistem kerah.
Okey, dan last sekali soalan kebat ditanya. Sekiranya anda adalah rakyat pada zaman Kesultanan Melaka, bagaimanakah anda menunjukkan ketaatan kepada raja dalam kerajaan tersebut? Ya, kalau kita adalah rakyat, apa yang kita nak buat menunjukkan ketaatan kita? Okey, untuk jawab soalan ni, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman, tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka, pandainya. Jadi ambil balik pembuka soalan. Cara saya menunjukkan ketaatan kepada raja dalam kerajaan Kesultanan Melaka ialah saya akan patuh kepada segala arahan ataupun undang-undang yang ditetapkan. Itu isi huraiannya. Hal ini agar saya tidak dianggap mendahaka kepada raja dan akan dikenakan tulah raja. Contohnya, tidak melakukan kesalahan jenayah seperti merompak dan juga merogol. Dan sekali kesannya, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka menjadi aman. Di sini ada 4 perkara jawapan yang cikgu berikan. Jawapan ini cikgu beri dalam bentuk holistik. Kalau jawapan holistik mesti ada isi, ada huraian, ada contoh dan juga ada kesannya. Isinya adalah apa? Patuh kepada undang-undang. Huraiannya, tidak mendahaka dan tidak menerima tulah raja. Contohnya, tidak merompak dan merogol. Dan kesannya, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka menjadi aman. Jadi dapat 4 markah. Okey, cikgu rasa sekadar itu je dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.